Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh and a very good afternoon. Selamat sejahtera, selamat dengar diucapkan kepada kesemua anda. Hari ini merupakan hari ke-14 PKP sebenarnya. Kita dah 2 minggu dah duduk kat rumah, tapi seperti mana yang telah diwawarkan, yang telah diberitahu, diumumkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, kita masih lagi kena patuhi PKP, perintah kawalan pergerakan ni tambahan lagi 2 minggu sehinggalah ke 14 hari bulan April, dan insyaAllah harapnya sampai 14 hari bulan April sajalah. Kenapa apa? Sebab memang banyak di antara anda semua, saya pasti memang orang kata memang stres sebenarnya duduk rumah. Memang perlukan kebebasan tu. Ialah kalau dah biasa kita nak duduk luar, kita dah biasa keluar rumah, kita dah biasa travel contohnya, bila kita dah kena ikat kaki kat tangan ni duduk rumah, memang satu benda yang sebenarnya mungkin sukar untuk kita lakukan. Tapi untuk kita nak cerita dengan lebih lanjut lagi tentang kena ikat tangan, kena ikat kaki, tak boleh keluar rumah ni, saya akan bersembang dengan seorang traveller. Beliau ni merupakan seorang usahawan dan juga karyawan. Beliau merupakan seorang penulis buku sebenarnya. Jadi pasti dan salah satu buku mereka telah diadaptasikan menjadi cerita series di TV3 tak berapa lama dahulu. Tapi saya tak nak cerita panjang lagi, saya tak nak bagi dia saya tak nak orang kata perkenalkan dia dengan lebih lanjut, biar dia cerita diri dia sendiri. Saya memperkenalkan tuan-tuan dan puan-puan, inilah dia Tuan Azlan Andi. Assalamualaikum Azlan. Waalaikumsalam. Itu dia, selamat datang ke rancangan Semang Sempoi bersama-sama dengan Mio Adlan. Baiklah. Terima kasih menjemput, cik. Tak payah cek-cek lah, kita bro-bro je lah. Kita tak payah skema sangat lah. Kita bukannya keluar TV kan, kita keluar Facebook je. So kita chill je, kita aku kau tak ada hal. Okey. Okay bro, apa khabar? Apa khabar kita? Alhamdulillah sihat, cuma boring lah. Iyalah kan, macam aku cakapkan tadi, memang kau sebenarnya seorang usahawan yang memang berlatar belakangkan lebih kepada travelling, lebih kepada melihat dunia dengan dua mata sendiri, pergi berjalan, pergi membuat review dan juga mencari tempat-tempat menarik dalam dunia ni. Tapi unfortunately di dalam keadaan sekarang kita dalam PKP ni, kau tak boleh nak buat apa yang kau betul-betul sayang, yang kau cinta, iaitu travelling. Jadi apakah perasaannya setelah harus berada di rumah itu sendiri tanpa boleh keluar macam mana keadaan tu? Dia sebenarnya ada dua dia macam pros and cons jugalah. Kebaikannya adalah sebab kita ada masa untuk reflect balik apa yang kita buat and macam mana nak improve. Kita ada masa untuk strategi, buat planning kan. Macam mana nak the next level untuk kita punya career, untuk kita punya macam saya menulis kan. So ada masa yang lebih untuk kita menulis. Tapi yang tak bestnya tak boleh travel lah, tak boleh nak keluar kan. Content. So ini adalah satu momen yang rasanya tak semua orang tak pernah alami. Macam first time kan. Kita betul. Macam ni. Jadi semua orang pun tengah masih blur-blur lagi, tengah nak adapt kan. Ada yang masih bermalas-malasan lagi kan. Tapi kita tak nak jadikan benda tu sebagai satu sebab untuk kita just duduk malas-malas kan. Jadi masanya sebenarnya produktif lah. Ya, memang banyak cara sebenarnya untuk kita nak kekal produktif, tak kisahlah dalam bidang industri apa pun yang seseorang tu buat. Macam-macam sebenarnya boleh buat kat rumah. Tapi yalah, macam yang aku cakapkan tadi, mungkin kepada mereka, kepada macam orang kita memang jenis yang extrovert. Kita memang jenis yang suka bersembang dengan orang. Kita jenis suka jumpa orang. Tapi bila masa sekarang ni memang kita dibataskan dari segi pergerakan ni, dia macam rasa orang kata macam gatal-gatal badan, macam tergedik-gedik, macam aku tak boleh hidup macam ni, susah macam tu kan. Betul pasal. So macam sebenarnya cara ni pun aku ada je keluar tadi sebab pergi postage buku kan. Tapi dia macam wah seronoknya akhirnya dapat menghirup udara segar di luar. Tu kan, kadang-kadang itulah macam like Tuhan nak tunjukkan lah sebenarnya yang kadang-kadang benda-benda yang kecil ni kan kita lebih menghargai, kita mensyukuri dengan lebih lagi sebenarnya. Imagine lah macam kau pergi post buku dah rasa ya Allah nikmatnya dunia, itu baru sikit je bro. Baru sikit je Tuhan tu tarik kan sebenarnya kan. Itu ini satu benda yang kita selalu take for granted lah. And then bila masa tengah macam ni lah baru kita rasa macam okay, sebelum ni benda ni shock rupanya, tapi
kita rasa macam leceh kan. Jadi inilah masa kita kena reflect diri balik kan. Macam ramah pula. Tak apa, kau ada janggut tu. Aku tak ada janggut tu. So aku mungkin tak bertauliah sangat. Kau macam dah nampak dah geng-geng yang memang InsyaAllah. InsyaAllah. Okay bro, kita nak sembang-sembang ni. Again, kita boleh sembang pasal apa saja kita nak, sebab memang topik dalam rancangan Sembang Sempoi ni kita memang tak ada topik sebenarnya, tapi cuma kita nak memberikan orang kata perisian dan juga orang kata apa, lebih kepada pengetahuan kepada mereka yang di luar sana yang mana menonton tu. Kau ni penulis buku, betul? Berapa banyak buku dah kau tulis? Setakat ni kita dah terbitkan 7 buku. Bersama-sama dengan isteri, Sabah, betul? Sekali dengan isteri. Dan itu buku tu kebanyakannya berkenaan kisah hidup. Dia sebenarnya start, aku cerita sebab kita ada masa kan. Aku cerita start macam mana kita boleh bermula. Silakan. Pada tahun 2016, pada satu tahun yang dahulu, masa tu aku baru kahwin. And kisah macam mana aku jumpa dengan wife aku viral dekat Facebook and dalam community backpackers. Dia start dengan satu group dekat backpackers ni, and orang banyak share, orang banyak nak tahu apa yang berlaku, macam mana aku buat video, aku buat travel tu. And then daripada situ satu artikel daripada macam portal yang banyak followers tu kan, yang diorang pun share pasal artikel tu. Yang menariknya sebab masa dia interview aku tu, sebab video yang viral tu ada pasal aku travel and then aku lari, background kat belakang tukar-tukar. So yang orang dia interview aku cakap, aku banyaklah cerita pasal experience aku solo travelling, aku pergi ke negara-negara ni kan. At the end of the interview session tu, dia tanya soalan macam mana boleh travel macam tu kan. Terus aku cerita lah yang jadi itinerary planner ni adalah wife aku. And then yang diceritakan adalah pasal tu je. Macam mana wife aku plan ni. Yang aku cerita. So dia tak kisah sebenarnya tentang kau pergi jalan mana, macam mana kau berjalan. Yang itu dia tak pegang. Dia tanya pasal direct pasal wife kau terus. Dia berminat, dia punya title tu kan. Dia cakap pasal bertemu dengan ninja ketika travelling macam tu lah. Mungkin ramai yang blank sebenarnya. Apakah relevannya bila orang sebut pasal ninja ni? Mungkin ramai yang tak tahu. Mungkin siapa lagi tak kenal Sabah ataupun tak kenal Azlan Andi sebenarnya. Mana terdetiknya datang perkataan ninja tu? Kenapa tu? Masa tu dekat tahun 2015-2016 orang pakai nikab tak ramai lagi tau. And kalau ada pun orang pakai nikab, orang selalu kaitkan dengan ustazah ataupun orang-orang yang belajar agama ataupun orang belajar kat Mesir kan. Jadi untuk seseorang yang pakai nikab pergi travel, contoh pergi Europe and backpacking, benda tu adalah something new masa tu. Jadi orang tak terdedah lagi ni. Rupanya sebagai seorang nikabis ni kau pun boleh travel juga. Kau pun boleh juga buat aktiviti sama macam orang lain. Jadi itu yang wife aku buat masa tu. Yang kita orang buat video, kita buat video tu adalah benda-benda yang macam kalau kita pergi travel, kita bukan pergi travel leisure, kita lebih kepada backpacking. Dan contoh kita orang pergi daki bukit lah, pergi cari sunset lah, pergi kejar-kejar dengan kuda, benda-benda macam tu. Jadi orang suka. Jadi sebab tu diorang share video tu. And benda tu berlaku sampaikan ke Indonesia, Singapura, Brunei kan. Untuk lepas tu mereka panggil kami ke sana untuk buat sharing pasal pengalaman kami. Okay. Alright, itu yang menarik itu sebenarnya, because apa yang ini yang sebenarnya yang sangat-sangat best, sebab engkau apa yang kau start dengan kau punya passion, dengan apa yang kau really suka, which is travelling. Zaman-zaman kau study dulu, alhamdulillah engkau berada di Eropah, engkau juga diberi kesempatan untuk nak travel. Europe ni best sebenarnya, sebab bila kau pergi belajar dekat Europe contohnya, banyak tempat yang kau boleh pergi di negara-negara lain. Bukan kita nak katakan duduk US tu tak best, sebab bila kau travel dalam US juga, tapi macam Europe ni the best. Kau satu hari kau boleh ada dekat England, lepas tu kau boleh ada dekat France. Sebab dia dekat. Sebab dia dekat. Perbezaannya sebenarnya bila kita travelling ni kan. Contoh macam dekat US kan, macam tahun lepas ada je kami pergi ke US, kita rasa macam penat gila tau travel. Pergi banyak tempat, tapi at the end of the day bila orang tanya pergi mana, kita boleh cakap kita just pergi US je. Rasa macam kita pergi satu tempat je. Sebab kita orang besar.
kan. Tapi Yelah. kalau dekat sana dekat UK kan, even though kalau macam kita boleh buat hari ni kat London, tiba esok dah pergi France lah. Maksudnya nak stay lama-lama kat London tu pun dah kita boleh pergi tempat lain dah. Tapi kalau dekat US, kalau kita nak buat macam tu memang rugi lah. Takkan kalau duduk dekat Los Angeles tu pun duduk satu hari tiba nak pergi tempat lain pula kan. Jadi betul. tu lain lah, setiap tempat tu ada cerita dia sendiri. Betul. Okey, itulah macam aku cakap tadi, dari mana engkau punya suka travelling, engkau memang style backpackers, engkau dengan sahabat yang suka berjalan dan akhirnya engkau menjadikan ini sebagai salah satu cabang kerja engkau, salah satu cabang untuk engkau buat bisnes sebagai seorang usahawan. Bisnes engkau, apa nama bisnes kau dan berapa lama dah bisnes kau ni yang berkenaan dengan travelling ni? Because pastinya bukannya kau buat vlog saja kan, memang kau ada bisnes betul-betul berkenaan dengan travelling ni, kan? Okay, kalau macam apa yang korang tengok aku pakai baju ni kan, baju Traveltopia ni, sekarang ni kita orang memang fokus pada ni lah, aku dengan seorang lagi partner tu. So kita orang berdua memang nak jadikan platform Traveltopia ni sebagai number one punya reference lah untuk travel. Tapi kita bukannya buat trip, kita bukannya macam jadi travel agency ke apa. Kita bagi konten, kita bagi jadi sebagai satu reference untuk, contoh kalau you guys nak cari tiket murah ke, korang akan pergi tengok sini dulu. Kita akan korang pergi refer kat apa yang kami share. Jadi dia macam satu content provider lah. And kita jadi macam orang tengah in between orang netizen dan juga travel provider. Contoh macam airlines, hotels ataupun travel aggregators yang lain, contoh macam Oyo, Traveloka, travel ni apa dia? Trivago, contoh platform yang macam tu. Jadi aku rasa benda tu adalah something yang lain daripada yang lain lah, sebab tak ramai orang yang fokus kepada niche untuk travel semata. Mungkin ada platform media yang lain tapi dia lebih kepada isu semasa, tapi dia lebih kepada macam apa yang tengah trending kan. Tapi kami fokus pada travel. Dan juga apa yang korang buat ni ialah macam kau cakap tadi, ini adalah lebih kepada teaser. Kita nak memberikan orang kata satu gambaran apa yang orang boleh expect apabila dia orang pergi ke sesuatu tempat tu. Dan kau punya travelling pula macam kau ceritakan tadi bukannya specifically untuk level-level yang atas, macam yalah macam level yang tua punya style. Kau lebih kepada backpackers, lebih orang kata pendekatan tu berlainan lah kan? Betul. Okay, sebab asalnya macam mana kami start dulu adalah sebab kita ada platform kita panggil Pembuat Tiket Murah. Pembuat Tiket Murah ni dia dah memang dah orang selalu dengar and then orang selalu refer lah. Tapi bila orang tersekat dengan terms tiket murah tu, kita susah nak go beyond that. Contoh kalau kita nak, semua orang suka travel dengan murah. Ada orang nak leisure, ada orang yang jarang ada peluang untuk travel. So dia nak gunakan experience untuk travel tu sebaik-baiknya. Jadi dia nak kalau boleh nak leisure lah. Dia nak fully experience. Dia tak suka rush-rush. Jadi untuk konten macam tu, sebab tu kita adakan Traveltopia ni untuk jadikan dia satu hub travel punya information yang menyeluruh. Kita tak fokus pada backpacking semata-mata, tapi kita fokus menyeluruh lah. Sebab tu kita pun ada cover airlines yang lain, tak semestinya macam low cost airline macam AirAsia je. Kita ada je buat airlines lain, contoh macam Malaysia Airlines, Turkish Airlines, Air Arabia. Jadi kita nak orang tahu juga ada airlines lain, platform yang lain yang mana anda tak semestinya kena bercatu lah untuk travel. Korang boleh je pergi budget yang korang ada, yang korang selesa lah. Okay, cerita pasal travel ni pula. Okay, benua mana yang, adakah semua benua kau dah sampai? Belum lagi. Tolak Antartika lah. Tolak Antartika dah sampai semua benua ke belum? Belum lagi. Aku baru pergi dalam 30 negara. Ada banyak lagi. Baik, 30 negara tu banyak. Weh, 30 negara tu tak sikit sebenarnya. Okay, 30 negara. Mesti ada tempat yang paling best yang kau macam, aku nak pergi lagi besok, aku nak pergi, aku tak sabar nak pergi lagi. Mana tempat tu? Yang paling best pengalaman kau dengan Sabah, yang mana yang paling best? Kalau tanya kita orang, of course lah, kita akan jawab Mekah kan. Sebab kat situlah kita sebab pergi sana kita rasa macam travel, tapi dia lebih kepada ibadah. Tapi kalau destination, to be honest, aku rasa US kot. US dia ada banyak tempat yang kita boleh explore, and dia punya feeling dia tu tak sama dengan tempat-tempat yang lain. Kalau dekat Asia pula,
aku aku suka dengan suasana dekat Filipina, dekat Cebu. Okey. Sebab kat sana dia ada countryside, dia ada macam nature, and dia ada juga ada bandar. So dia macam kau boleh experience banyak benda, and then dia ada banyak experience yang kita susah nak jumpa kat tempat lain. Contohnya macam canyoneering. Canyoneering ni susah nak jumpa. Di canyoneering ni maksudnya kita macam pergi dekat canyon tapi di sungai. And at the end of the trip tu, kau akan jumpa satu pemandangan yang sangat cantik, susah nak digambarkan dengan kata-kata, which is ada waterfall, dia panggil kawasan waterfall yang air dia sebiru-birunya. Jadi benda something kita susah nak describe, and kita hanya boleh experience saja. Itulah dia. Itulah orang kata apa, bila kita berpeluang ada dimurahkan rezeki untuk travel ni, kalau boleh travel lah sebenarnya. Bukan nak kata dalam Malaysia ni benda tak best sebenarnya kita nak tengok kan, tapi kat luar tu pun benda-benda menarik yang kalau diberikan pendedahan memang banyak-banyak benda yang orang boleh explore lah. Okay, memang banyak tempat kau dah explore, banyak tempat yang memang kau dah rasa menarik. Kita cerita balik pasal PKP ni. Kita cerita balik pasal movement control order yang berlaku sekarang ni. Engkau dalam industri kau. Sebelum kita cerita pasal PKP kan, aku suka bila kau cakap yang dekat Malaysia yang kita sebenarnya pun ada banyak tempat kan. Yes, it's true. Bahkan kita sepanjang tahun lepas dengan tahun ni, kita tahun lepas lah terutamanya, hampir setiap bulan kita cuba explore tempat yang menarik dekat Malaysia ni tau. And surprisingly, memang banyak gila tempat-tempat yang menarik dekat Malaysia ni, memang setanding dekat luar negara, bahkan lebih lagi. Contoh dekat Tioman lah, paling simple saya bagi contoh Tioman. Tioman ni dia ada satu pulau, kalau korang perasan pergi kat Instagram ke apa kan, kalau contoh tempat lain atau contoh macam Langkawi kan, bila orang kata Langkawi kita akan ingat yang Helang tu kan, kita ingat pantai Cenang. Tapi kalau dekat sana, dekat Tioman ni, kalau perasan pergi dekat Instagram ke apa, kebanyakan gambar lain-lain. Sebab dekat Tioman saja dia ada beberapa kampung yang kecil-kecil ni yang setiap kampung tu tema dia lain-lain. Kalau kau nak rasa macam duduk kat overseas, kau pergi kat sini. Kalau kau nak rasa macam kau duduk kat Chinatown, duduk di sini. Kau nak rasa the authentic of Tioman, yang dia punya klasik gila, pun kau boleh ada tempat-tempat yang kau boleh pergi. So that's why, even kau pergi duduk kat Tioman saja pun kau dah macam experience 8 kampung dengan experience yang berbeza. And bestnya sebab kat sana semua orang lokal. Semua adalah orang tempat, orang usahawan-usahawan kat sana ada memang anak jati Tioman. Itu yang best. Tak, itu memberikan satu tanggapan sebenarnya, because standard macam kita fikir. Kalau kita pergi London, apakah benda yang selalunya kita akan buat? Kita akan pergi Buckingham Palace. Tapi pernahkah kita sendiri, rakyat Malaysia, pergi ke Istana Negara? Itu dia. Sebab kenapa kita banyak orang selalu duk fikir, alah kat Malaysia kita boleh pergi anytime. Alah benda tu kat situ. Tugu Negara. Siapa yang aku pasti confirm ramai yang tak pernah pergi Tugu Negara tu lagi. Sedangkan kalau kita pergi macam UK, kita pergi Spain, kita pergi mana, kita nak tengok dia punya war memorial lah, kita nak tengok semua everything sebab kita dah dekat sana. Sebab kita fikir macam kat Malaysia kita boleh pergi je weekend semua macam ni kan. So mungkin sebab ramai orang bertanggapan macam tu lah tentang kenapa orang tak nak travel kat Malaysia ni lagi, dia nak lagi spend duit dia nak pergi luar. Salah ke? Tak salah ke macam tu punya fikir? Pada aku sebenarnya kita sebenarnya kurang pendedahan benda tu. Sebab even aku rasa kita sendiri pun kadang-kadang tak tahu pun yang tempat tu best. Sebab kita tak ditunjukkan kebesan tempat tu. Apa yang kita tahu, contoh macam kat luar kan, kita tahu yang kat sana best macam sebab kita nampak lah orang post kat mana-mana kan. Tapi dekat Malaysia sebab kita kurang diberi pendedahan, sebab tu tanggungjawab kita sebagai orang Malaysia ni untuk kita famouskan lagi tempat kita tau. Macam aku kan, aku hari tu pergi KL Tower. Aku baru tahu dekat KL Tower tu ada glass box yang kita boleh berjalan, literally nampak kat bawah. Kita jalan atas kaca. Sebelum ni aku pernah pergi KL Tower tapi aku tak tahu benda tu ada. Kan aku ingat pergi sana pergi makan kat restoran Jumbo Pusing tu je. Jadi adakah ini sebenarnya tanggungjawab syarikat-syarikat ini ataupun tuan tanah tempat-tempat ni untuk mempromosikan, untuk hire orang macam kau, influencer dan juga influencer-influencer yang lain untuk menghebohkan lagi tentang kehebatan, kebesan kata kau tadi, sesuatu tempat tu yang ada dekat Malaysia ni? Sebab sebenarnya sekarang ni kita dah tak macam dulu dah. Teknik marketing pun kita kena ubah dah. Dia tak macam, kalau macam dulu kita boleh harapkan lah agensi ke agent ke untuk tolong push untuk kita. Tapi sekarang ni
kita kena independent, kita kena kreatif. Macam mana zaman berlalu, macam tu lah juga kita kena follow the trend. Kalau tak, memang kita akan ketinggalan zaman. Kan? Contoh macam hari tu aku pergi ke Perak, aku baru tahu yang dekat sana ada Blue Tears. Blue Tears ni famous dekat Maldives tau. Tapi kat Maldives, Sumpah aku pun tak tahu. dekat Maldives dia bermusim, tak sepanjang tahun yang kita boleh nampak Blue Tears ni. Kalau ada yang tak tahu apa tu Blue Tears ni dia macam plankton yang warna biru yang dia dekat pesisiran pantai. Kalau malam dia akan glowing. Dia ibaratkan macam kelit-kelit tapi dia dekat pesisiran pantai. So dia memang mind blowing lah pemandangan dia. Kan? Tapi orang tak tahu dekat Malaysia ada tempat macam tu. Yang best ni dekat situ, dekat Pulau Sembilan tu, sebab dia sepanjang tahun benda tu berlaku. Kita tak tahu. Kat Perak je kan? Perak. So even aku rasa orang Perak pun tak tahu. Perak. Itu masalahnya tu sebenarnya tu. Jadi benda-benda macam ni dia tak diketengahkan. And masa aku pergi kat Tioman hari tu, aku baru tu dekat sana ada satu tempat kau just bayar RM30 je, engkau boleh ambil gambar dengan sesumpah. Yang boleh tukar tu kan. And diorang ni yang jenis wild lah, tapi jinak lah. Dia boleh pergi kat badan kau, ada dalam 100 ekor kat badan kau, boleh ambil gambar dan dia akan tukar warna. Cool gila. Yang kita tak tahu benda tu. So banyak experience yang tak didedahkan lah dengan orang awam kan. Yang kita tahu tempat-tempat yang famous, Redang kan, Langkawi kan. Jadi sebenarnya kalau kita korek betul, sebab tu lah aku sangat setuju bila sekarang ni kita tengah promote yang Music Malaysia 2020 tu kan. Tapi malah ni stop campaign tu sebabkan COVID ni kan. Jadi bila COVID ni berakhir, berjalanlah di merata Malaysia dan explore lah. Dan even hari tu itulah exactly apa yang kau cakap sebenarnya bila kita cerita pasal Malaysia. Hello? Sebenarnya. Kita ada connection dia problem sikit. Tak apa. Ni kau tahu kenapa? Ni sebab semua orang duduk rumah, semua orang buat streaming. So semua orang dah makan bandwidth. Itu yang membuatkan connection ni. Itu dia. Okay, soalan aku tadi COVID-19, PKP, MCO, apa benda yang kau nak panggil, whatever you want to call it. Engkau sebagai usahawan, memang sekarang ni memang masa yang sangat-sangat genting untuk semua usahawan sana. Engkau, setahu aku, betulkah salah aku cakap kalau engkau jenis yang bukan makan gaji, engkau ada bisnes kau sendiri, kau ada kau punya projek sendiri, betul? Betul? Jadi engkau pastinya terkesan dengan apa yang berlaku sekarang. Lebih-lebih lagi dalam industri engkau, iaitu industri travelling, dalam industri orang kata pelancongan ni. How are you coping with it? Macam mana kau boleh kau tengah coping sekarang dengan keadaan yang sedang berlaku ni? Dah sebulan dah lah basically dengan apa yang jadi ni. Pengalaman kau? Itulah, sebenarnya memang agak terkesan jadual banyak lari. Even kita ada 3 sebenarnya projek besar bulan ni sepatutnya, tapi tersangkut. Jadi memang and dia masa kita baru nak start PKP tu, kita ingatkan benda tu safe boleh go on lagi lah. Especially tempat kita nak pergi tu ada tempat yang selamat lah kononnya kan. Tapi malangnya tak boleh. Kau nak pergi mana pun sekarang tak boleh lah. Travel pun tak boleh. Jadi memang sangkut. Tapi kita kena ada backup plan lah. Kau tak boleh nak terlalu kononnya aku berprinsip aku nak kena stick dengan ni je. Macam aku cakap, paling penting sekali adalah kau kena adapt lah. Macam sekarang ni, even though platform kita orang dah tak buat pasal travel, tapi apa benda yang kita orang punya followers suka, kita akan share. Dan sekarang ni kita orang banyak bagi tahu apa benda yang tengah murah sekarang dekat Malaysia ni. Kan? Which is completely tak ada kaitan dengan travel, tapi surprisingly kita orang punya audience suka. Diorang suka je dengan apa yang kita orang share. Sebab apa kita orang share ni adalah macam bantu diorang untuk berjimat. Contoh macam sekarang ni kan banyak orang jual sanitizer lah, jual face mask lah, semua kan. And ada bermacam-macam jenis harga. So kita orang share dekat platform yang memang dah ada beratus ribu followers tu,
Kita orang bagi tahu, okay, sebenarnya kalau kau datang, kalau kau pergi, kalau kau follow kita orang page ni, kau boleh tahu rupanya kau boleh dapat murah kat sini. And kita tak ambil komisen kat situ pun. Kita direct bagi tahu dia kat mana untuk dia beli. Contoh face mask, sanitizer, ataupun macam sekarang ni kami tengah bagi tahu yang dekat Cameron Highland kan, petani-petani diorang tengah banyak kerugian kan sebabkan supplier cancel nak ambil kan. So kita sebenarnya boleh direct beli daripada petani and then dia boleh sampai hari ni order, esok terus sampai. And benda tu kita share dekat kita punya platform. Jadi orang still suka juga, orang still share, orang still comment, orang still react. Kan sebab orang faham sekarang ni kalau you guys trying to survive with other punya niche kan, it's okay sebab tak perlu nak malu untuk korang adapt dengan situation. Kalau kau nak tegakkan benang basah, tegakkan benang basah. Deep bro, kau tahulah penulis buku kan. Okay, faham. Kalau kau nak shoot sendiri and then kau nak just dekat kau pompong kau and sampai bila kau nak mourning kan, nak complain dengan situasi, susah lah. Nanti macam mana kau nak survive kan. Kau kena adapt lah dengan situation kan. Sesekali kau kenalah tengok apa yang kau boleh buat. Kau tak boleh nak terus nak salahkan orang nak begini kan. And tips aku lah kan, jangan terlalu banyak sangat ambil tahu pasal berita-berita ni kan. Kalau boleh semua benda kau nak tahu, semua benda kau nak jadi orang paling awal share kan. Jadi kalau boleh kurangkan lah benda tu. Jangan gantikan masa yang kau ada tu dengan something yang lebih berfaedah yang boleh bantu kau kan. Sebab benda tu di luar kawalan kita kan. Apa yang kita boleh kawal, apa yang kita boleh kawal lah. Dalam kawalan kita benda tu yang kita kena kontrol. Kalau macam contoh kan, apa yang berlaku dekat Italy, China, it's good for you to know, tapi kau tak pula belum-belum untuk jadi orang pertama share benda tu. Sebab kau tak boleh nak ubah situasi tu. Yang kau boleh ubah adalah diri kau supaya kau tak infect orang lain. So kau duduk je diam kat rumah. Kau jangan nak ambil angin lah, pergi jogging lah apa kan. Tak adalah, sebab kenapa orang jadi macam sebenarnya, sebab sekarang ni dengan adanya teknologi, orang suka jadi reporter. Dia orang nak sampaikan salam, nak sampaikan berita. Kau tahu tak, handphone ni, message WhatsApp yang masuk ni, yang orang tak share, orang tak pastikan kesahihan tau. Yang itu aku paling geram tu. Yang main suka hati share je, tak tahu betul ke tidak ceritanya. Kau mesti banyak dalam WhatsApp group kau kan. Kau mesti ahli WhatsApp group yang banyak. Apa benda cerita yang semua share dalam tu kan. Lepas tu yang sedih ni sebab orang-orang yang contoh orang Rusia macam parents kita kan, dia senang terpengaruh dengan benda-benda macam ni tau. Jadi bila engkau duk sampaikan kat diorang panik and then diorang mula risau, kita pula yang kena tenang kat diorang. Tak ada apa, ni tak ada masalah pun okay, kan. Jadi dia dah menyusahkan orang lain. Sebabkan kau nak ketagih like, kau nak ketagih orang share. Bukan kau dapat award ke apa ke, kau jadi orang pertama share pun. Tak, itulah. Dia mungkin dia fikir, macam aku cakap tadi, dia rasa mungkin tanggungjawab dia adalah satu, orang kata public service untuk memberikan tentang apa yang berlaku sekarang ni, walaupun benda tu tak tahu sahih ke tidak. Banyak sangat berita lah. Kerajaan pun dah banyak kali sound dah, tolong check betul-betul benda tu cerita betul ke tidak lah. Kan? Okay, family engkau ada 3 cahaya mata kat rumah. Engkau ada Adam kat rumah, engkau ada Adwa kat rumah. Aku lupa seorang lagi. Siapa nama? Edwin. Aku first time aku jumpa Adwa tu, ya Allah, comel nak mampu. Memang dia punya salahkah aku cakap kalau aku cakap dia macam Michelin baby sikit. Dia macam lagi puffy, dia macam comel gila. Apa perkembangan anak-anak kau? Alhamdulillah, diorang makin aktif kan. Ini macam pelik kan, macam asal mak bapak aku selalu ada kat rumah dia kan, tolonglah keluar asyik tengok muka korang everyday ke tak? Itulah sebab nasib baik ialah Sabah pun dia kreatif juga kan. Dia setiap hari ada je idea dia untuk bagi diorang supaya tak bosan kan. Contoh macam semalam kita orang tak dapat nak pergi mandi pool dekat ni, so dia beli yang mini swimming pool tu, main dekat laman rumah dia, mandi kat rumah. So lepas tu macam semalam kemarin kita orang buat macam belajar hadis sama-sama kan. So benda tu pun something yang baru. Aku pun baru tahu yang anak aku ni dah hafal satu hadis. Yang aku cakap, aku enggak aku kan. Walaupun dia ni sebenarnya dia ada masalah speech delay. Dia tak sama macam kawan-kawan sebaya dia tak boleh nak bercakap macam kawan-kawan sebaya dia pelat sikit. Tapi
Tapi aku kagum lah bila itu adalah achievement dia kan. Aku punya lagi gigi nak ajar dia satu kata. Dia tiba dia bagi tahu kat aku, dia siap bagi tahu dengan dia punya maksud lagi. Jadi aku rasa macam wow. Walaupun benda tu just simple hadis kan, tapi iyalah, itu kira satu achievement lah tu, kehebatan lah tu sebenarnya kan. Itulah. Jadi dia satu bagus ni pasal KP ni, dia merapatkan lagi kita dengan anak-anak kan. Sebab kalau aku tak tahu pasal apa yang anak aku dah buat dekat sekolah kan. Yang aku tahu aku pergi hantar, aku pergi ambil kan. Kadang-kadang aku tanya dia pun jawab ada main dengan kawan. Itu pun dia cakap dengan bahasa dia. Itu je lah. Tapi bila ada situasi macam ni, cikgu dia contact kita orang, bagi tahu, bagi homework, task kan. So kita kena ambil alih tugas cikgu tu, kita rasa macam dia rasa seronok sikit lah. Dia rasa macam kita lagi dekat dengan anak. Memang, yelah, dalam apa benda yang berlaku kan, lagi-lagi macam sekarang ni, dia mengajar kita balik erti, yelah, untuk kita mendekatkan balik diri kita kepada Allah pastinya, dan juga pada anak-anak kita, keluarga kita sebenarnya kan, yang mungkin yang kita selama ni selalu terlepas pandang ke, kita busy je kan. So ini memang masa yang terbaik lah. Tapi ada yang tak tahan lah, ada yang stok-stok yang macam dah tarik rambut lah. Yelah, kadang-kadang anak buas kau boleh panjat-panjat panjat grill lah, memang buat perang kat rumah lah. Aku nasib baik anak seorang, kau anak 3. Buas, anak kau tak buas ke? Itulah, anak aku dah lah kembar kan. Yang kembar tu baru umur 4 tahun. So ini adalah masa dia tengah adrenaline, dia tengah aktif kan. Yang seorang tu pula baru dapat kaki. So dia lagi lah, dia pun faham dia kan. So aku anggap benda ni sebagai satu exercise lah. Yelah, at least lah kan, dapatlah buat cardio sikit kan, untuk duduk kat rumah tu, tak adalah duduk terperap je. Itulah. Tapi dekat rumah aku pun dia macam antara aku dengan Sabah, kita pun main peranan masing-masing. So aku yang kena jadi garang, dia yang kena jadi angel. So aku yang selalu jadi mangsa lah. So aku yang jadi tak baik. So kalau ditanya watak sebagai bapak macam tu bro. Kita selalu bad cop. Kita susah nak jadi good cop sebenarnya. Tahu tak apa. Tu nak buat macam mana kan? Okay bro, itu je lah masa kita ada. Kita dah setengah jam dah kita dah live ni. Thank you. Terima kasih banyak-banyak Lan sebab online dengan aku, sudi melayan kebosanan aku ni untuk sembang-sempuai untuk edisi hari ni. Apa-apa pun nak mengucapkan all good, all the best, atau supaya everybody is all safe, stay safe, duduk rumah, kita jaga kita, and hopefully that is yalah yang terbaik lah. Any last words daripada kau? Thank you very much Mio sebab invite kan. Aku pun tak tunggu terfikir, ini first time aku buat FB Live macam ni kan. Aku baru tahu yang kita boleh share FB Live kan. Jadi aku pun rasa macam teruja, aku belajar benda baru. And then macam tajuk dia sembang sempoi, memang sempoi habis. Thank you very much, and hopefully you guys pun boleh cope dengan situation dan berjaya dengan apa yang korang buat, and then stay safe insyaAllah. Okay, itulah saja untuk kita hari ini. Thank you so much again fellow viewers. Kepada mereka tinggalkan komen. Thank you Megumi. Actually dia tinggalkan smiley face je. Aku nak tunjuk kat kau. Dia letak ni lah. Dia bagi smiley face je Megumi. Ini pula aku budak Jepun ni. Bawah. Okay guys, itu je daripada kami. Okay, thank you so much for staying with us. Harapnya kita jumpa lagi. Okay, itu je Lan. Terima kasih. Assalamualaikum. Kita jumpa lagi. Sebelum tu jangan lupa follow Telegram juga Facebook Pemburu Tiket Murah dan juga Traveltopia. There you go guys. Kena follow Pemburu Tiket Murah dan juga Traveltopia. Follow kuat-kuat, follow rapat-rapat. Kalau you all nak tahu mana nak beli face mask murah ke? Benda lain jugalah, bukan face mask je. Banyak promosi sekarang ni, tengah banyak promosi. So baik korang follow. Follow. Okay guys, thank you. Thank you lagi Lan. Okay, this is Mio. Signing out. Bye. Assalamualaikum.